Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita, syarah kitab tauhid jilid kedua. Kita masuk ke bab ke-45 sekarang. Penggunaan gelar qadil qudat, hakimnya para hakim. Hakimnya para hakim dan semisalnya lah. Yang dipertuai agung-agungnya maha antara yang agung ni kan, lebih kurang gitulah dah. Raja segala raja kau dah. Jadi qadil qudat ni hakim para hakim, boleh ke tidak dah. Al-musamma bi qadil qudah wa nahwihi, penggunaan gelar qadil qudat, hakimnya para hakim dan yang semisalnya, oleh Dr. Firanda Ad-Dirjar. Matan diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni akhna'a ismu 'indallahi rajulun tusamma Malikal Amlak la malika illallah." Sesungguhnya nama gelar yang paling hina di sisi Allah adalah seorang yang menamakan dirinya rajanya para raja. Malikal Amlak, rajanya para raja. Padahal tidak ada raja selain Allah. Jadi Allah tak suka lah. Kita ni akak manusia ni supon tu ada. Sufyan bin Uyainah berkata bahawa seperti ungkapan syahan syahna. Syahan syah ni bahasa bahasa Arab, kira bahasa lain Parsi ke apa. Ungkapan ini semakna dengan ungkapan raja para raja lah, syahan syahna. Dalam riwayat lain dikatakan aghyazu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamati wa akhbathuhu. Dia adalah orang yang paling diberkahi oleh Allah dan paling jahat di sisi Allah pada hari kiamat. Syarah. Bab ini dibawakan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk menjelaskan bahawasanya di antara kesempurnaan tauhid adalah menjauhi ungkapan seperti rajanya para raja, hakimnya para hakim, dan pemimpin seluruh manusia. Ungkapan gelar-gelar seperti ini perlu untuk dihindari. Kita eloklah gelar seperti ini kerana mengandungi dua hal. Yang pertama adalah gelar tersebut adalah kebohongan, kerana rajanya para raja atau hakimnya para hakim adalah Allah SWT sahaja. Itu raja sebenarnya dah, hakim sebenar. Yang kedua adalah kerana gelar-gelaran tersebut berisi pengagungan yang menunjukkan kesempurnaan yang seharusnya hal itu hanyalah dimiliki oleh Allah SWT. Ini Allah lagi kita ni mengagungkan manusia seumpama mengagungkan Allah SWT. Ketahuilah bahawa orang yang menamakan atau memberi gelar dirinya dengan gelar-gelar seperti itu, maka itu menunjukkan bahawa dalam dirinya terdapat kesombongan. Padahal kita tahu bahawa sombong adalah dosa besar dan terlalu banyak hadis-hadis yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya adalah seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun hanyalah sebesar zarah. Az-zarrah adalah semut yang sangat kecil, bukan biji sawi ataupun atom. Jadi zarrah ni bukanlah, ada setengah terjemah biji sawi dah ataupun atom, tapi zarrah sebenarnya semut yang sangat kecil. Lihat Tahzibul Lughat Az-Zahari juzuk ke-5 muka surat 42 dan lihat Lisan Al-Arab Ibn Manzur juzuk ke-4 muka surat 3 tepat. 2 3. Hadis riwayat Muslim nombor 91. Tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun hanya sebesar zarah. Nabi SAW juga bersabda bahawa Allah SWT berfirman, "Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Man naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam." Kesombongan adalah pakaianku. Al-kibriya ridai lah. Rida selimut aku, pakai aku dah. Dan kebesaran adalah selendangku. Wal 'azamatu izari, selendangku dah. Siapa sahaja yang mencabut salah satu dari keduanya dariku, man naza'ani wahidan minhuma, maka akan aku lemparkan dia ke dalam neraka Jahannam. Alqaituhu fi Jahannam. Hadis riwayat Ibnu Majah nombor 4174. Penamaan rajanya para raja dan hakimnya para hakim terdapat kesombongan. Terlebih lagi jika seseorang yang menamakan dirinya sendiri, dia sendiri dipanggil gelar diri sendiri dengan gelaran-gelaran tersebut, maka itu adalah kesombongan. Bahkan jika ada orang lain yang menamakan dirinya dengan gelaran-gelaran tersebut dan dia reda, dia tak komen, tak bangkang, maka dia telah berbuat sombong juga. Adapun jika dia tidak suka dengan sikap orang yang menamakan dirinya dengan gelaran-gelaran tersebut, maka dia tidak dikatakan sombong. Hanya sahaja orang-orang yang memberi gelar tersebut memiliki tanggungjawab yang besar di hadapan Allah kelak.
Kalau tuai raja ke apa tak suka gelar dia tinggi-tinggi. Tapi dah orang hak menuk pengepung ni puji dia juga. Itu tanggungjawab orang dia puji dah. Oleh kerana itu tidak ada yang berhak untuk sombong di alam semesta ini kecuali Allah SWT saja. Dialah Al-Mutakabbir yang maha memiliki kesombongan. Manusia tidak berhak untuk sombong di alam semesta ini kerana manusia di alam semesta tidak memiliki apa-apa pun. Semuanya hanyalah diberi titipan, diberi pinjam oleh Allah SWT. Jika ada orang yang kaya di alam semesta ini, maka yang membuatnya kaya adalah Allah SWT juga. Jika dia orang yang paling pintar di alam semesta ini, maka yang membuatnya pintar adalah Allah SWT juga. Orang yang paling tampan, yang semak juga merupakan pemberian dari Allah SWT. Dan bahkan orang yang berkuasa di suatu daerah itu juga kerana Allah SWT lah yang memberikan kekuasaan kepadanya sebenarnya. Bukan rakyat, bukan pemerintah rakyat, politik demokrasi ke apa tu. Capek je. Nampak macam ada sebab sebenarnya Allah beri ke dia lah. Kira lah dia zalim, kebaik, kejahat ke. Sebenarnya kerajaan itu kurnia Allah. Bukankah Allah SWT telah firman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan pada siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa pun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebaikan. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Surah Al-Imran ayat 26. Oleh kerana itulah tidak ada rajanya para raja kecuali Allah SWT juga. Manusia tidak berhak sama sekali untuk berlaku sombong di alam semesta ini. Sungguh jika seorang mahu sombong di atas muka bumi ini, apa yang mahu dia sombongkan sebenarnya? Lihatlah betapa lemahnya kita sebagai manusia. Betapa banyak kita menjumpai orang yang sebelumnya sihat, namun tiba-tiba sakit tidak jelas apa penyakitnya. Bahkan dengan nyamuk malaria yang sangat kecil pun manusia boleh mati begitu saja. Aedes lah, denggi, macam-macam lah. Sungguh manusia sangatlah lemah sekali. Lantas apa yang mahu dia sombongkan sebenarnya? Oleh kerana itu tidak heranlah jika orang yang sombong itu dikatakan telah melakukan dosa besar. Sebagaimana kita ketahui kaedah al-jaza' min jinsil amal. Maka orang yang dahulunya di dunia sombong, maka di akhirat dia akan mendapatkan balasan berupa dihinakan oleh Allah SWT. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, Yuhsyarul mutakabbirun yawmal qiyamati amsal al-dharrin fi suwaril rajal. Yaghsyahumuz dhullu min kulli makan. Fayusaquna ila sijnin fi jahannam yusamma bulasa ta'luhum narul anyar. Yusqawna min usarati ahli nar tinata al-khabal. Orang yang sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat seperti semut bermuka manusia. Amsal al-zarri fi suwaril rajal. Semut bermuka manusia. Mereka diliputi, semut kecil lah tak? Mereka diliputi kehinaan dari segala penjuru. Yughsyahumuz dhullu min kulli makan. Mereka digiring menuju neraka penjara di neraka jahanam yang bernama Bolas. Di atas mereka ada api yang paling panas, ta'aluhum narul anyar. Mereka diminumi muntahan dan darah penduduk neraka yang namanya tinatul khabal. Hadis riwayat Tirmizi dan beliau hasankannya. Nombor 2492, riwayat Ahmad nombor 1977. Orang-orang yang sombong di dunia akan diliputi kehinaan dari seluruh penjuru. Kelak pada hari kiamat dia akan dihinakan oleh Allah dengan badannya yang kecil, semut zarah ni lah. Dan kerana badannya yang kecil hampir-hampir terinjak oleh manusia-manusia lain dan hewan-hewan yang dibangkitkan pada mahsyar. Oleh kerana itulah jika seorang telah menamakan dirinya dengan Malikul Amlak, rajanya para raja, atau Qadil Qudat, hakimnya para hakim, maka dia telah berbuat sombong pada hal-hal itu tidak diperbolehkan. Gelaran Al-Qadil Qudah. Nas dalil yang datang berkaitan dengan bab ini adalah sebagaimana telah kita sebutkan riwayat dari Abu Hurairah. Inna akhna asmi 'inda Allah rajulun tusamma Malikul Amlak. La malika illa Allah. Sesungguhnya nama gelar yang paling hina di sisi Allah adalah seorang yang menamakan dirinya rajanya para raja, padahal tidak ada raja selain Allah. Hadis riwayat Muslim nombor 2143. Siapakah rajanya para raja di muka bumi ini? Sungguh tidak ada. Masing-masing
Pemimpin menguasai daerahnya masing-masing. Lihatlah Presiden Amerika Syarikat. Dia boleh saja dimakzulkan, dilansirkan, diturunkan oleh anggota parlimennya. Lantas siapanya raja peraja? Orang yang paling berpengaruh bagi negara atau bahkan dunia sekalipun boleh digulingkan oleh orang-orang yang memberontak kepadanya. Lantas siapakah yang boleh dinamakan dengan rajanya para raja? Kalau di dunia sahaja tidak ada yang namanya rajanya para raja, maka terlebih lagilah di akhirat tidak ada raja selain Allah SWT. Allah SWT firman, Maliki Yaumiddin. Allah pemilik hari pembalasan. Surah Al-Fatihah ayat keempat. Allah SWT juga berfirman bahawa dia akan menyeru pada hari kiamat kelak. Yaumahum barizuna la yakhfa 'ala Allah minhum syai'un limanil mulkul yawma lillahil wahidil qahar. Iaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur. Tidak suatu apapun keadaan mereka yang tersembunyi di sisi Allah. Lalu Allah berfirman, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah yang Maha Esa, Maha mengalahkan. Surah Ghafir ayat 16. Ketika ditanya tentang siapakah yang memiliki kerajaan pada hari kiamat, tidak ada yang berani menjawab tak kali itu. Lalu Allah SWT menyebutkan bahawa pemilik kerajaan adalah dia Al-Wahidul Qahar. Dalam sebuah hadis juga disebutkan bahawa kelak Allah SWT berfirman, Anal Maliku, aina mulukul ard. Akulah sang raja, di manakah orang yang menamakan dirinya sebagai raja-raja bumi. Hadis riwayat Bukhari. Sungguh orang-orang yang dahulu bergelar raja di dunia tidak lagi menjadi raja di akhirat kelak. Semua yang dulunya bergelar raja di dunia datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak berpakaian. Raja pun telanjang bau dah. Semua atributnya di dunia dilepaskannya. Dia akan datang sendirian saja tanpa ada pengawal satu orang pun. Maka kala yang dahulunya raja di dunia saja datang dan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bogel dah, tidak memakai alas kaki, kemudian tidak membawa apa-apa, maka bagaimanakah lagi yang jika di dunia dia hanyalah berpangkat panglima saja, jeneral saja atau yang lain-lainnya. Oleh kerana itulah janganlah siapa pun di antara kita untuk bersifat sombong dengan gelar-gelaran rajanya para raja. Kerana sesungguhnya tidak ada rajanya para raja kecuali Allah SWT sahaja. Dialah yang memberikan kerajaan di dunia bagi siapa yang dia kehendaki, dan dia pula yang mencabut kekuasaan dari siapa yang dia kehendaki. Tak salah urusin. Allah pandai lah tu dah. Rajanya para raja dunia adalah Allah SWT sahaja, dan di akhirat rajanya para raja adalah Allah SWT juga. Oleh kerana itulah orang yang menamakan dirinya dengan Malikul Amlak atau Malikul Muluk, raja para raja ni, atau dengan kata lain yang semakna dengannya seperti Syahansyah, bahasa Iran ke apa dah, Parsi, atau yang dalam bahasa Indonesia rajanya para raja, maka balasannya adalah dia akan dihinakan di pada hari kiamat kelak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhna asmi indallahi rajulun tusamma Malikul Amlak. Nama gelarannya paling hina di sisi Allah adalah seorang yang menamakan dirinya rajanya para raja. Allah. Hadis Muslim nombor 2143. Ini nama yang paling hina di sisi Allah. Bahkan sebagaimana pula telah kita sebutkan, aghjazu rajulan 'ala Allah yaumal qiyamati wa akhbathu. Dia adalah orang yang paling dimurkai dan paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim nombor 2143. Sama dia. Aghjazu rajulan 'ala Allah yaumal qiyamah wa akhbathu. Dialah orang yang paling dimurkai dan paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat. Sesungguhnya al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Al-jaza' min jinsil amal. Maka demikianlah balasan bagi orang yang sombong di atas muka bumi dulu dengan gelaran-gelaran seperti itu. Begitu banyak dalil yang mengancam seseorang yang tidak bersifat sombong di dunia ini. Bukan tidak ada orang yang bersifat sombong di dunia ni, banyak dalil lah. Dalam Sunan At-Tirmizi dari Abi Majlas dia berkata, kharaja Muawiyah faqama Abdullah bin Zubair wa ibn Sufwan hina ra'awhu faqala ijlisa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu ay yatamassala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Muawiyah pergi menemui Ibn Zubair dan Ibn Sufwan. Maka Abdullah bin Zubair dan Ibn Sufwan berdiri ketika melihat Muawiyah. Sahabat dah ni Ibn Zubair. Muawiyah lalu berkata, duduklah, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang senang melihat orang lain berdiri kerananya, maka hendaklah menyiapkan tempat duduknya di neraka. Berat ni dah.
Siapa dia senang kalau dia berdiri kerana dia mari kan orang pakat berdiri, dia senang hati dia, gembira dia. Siap tempat duduk dia neraka dia. Hadis ni Hadis riwayat Tirmizi nombor 2755 dia. Kibasan orang Arab jahiliah dahulu untuk berdiri untuk menghormati orang yang lewat, orang yang lalu dah, orang besar lalu berdiri. Kemudian duduk kembali setelah orang tersebut lewat. Sesungguhnya yang demikian tidak dibolehkan dalam Islam. Islam tak boleh gitu dah. Orang putih. Dah, tak boleh benar dah. Walau kita kadang majlis ke apa. Menteri besar ke apa mari apa kat dia. Tak comel, tak betul dah. Seorang menjadi raja atau pemimpin bukan untuk menyombongkan diri. Kerana ancamannya sangatlah berat. Iaitu dia diminta untuk menyiapkan tempatnya di neraka Jahannam. Oleh kerana itulah janganlah seseorang bersifat sombong dengan kesombongan apapun. Kerana kesombongan dapat mengantarkan dia kepada neraka Jahannam. Dalil datang di sini berbicara tentang contoh ucapan Malikul Amlak. Akan tetapi penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mengkiaskan dalil ini kepada nama-nama yang menunjukkan kesombongan. Yang di antaranya adalah gelaran Qadil Qudat, hakimnya para hakim, atau Sultanus Salatin, sultannya para sultan, dan gelaran-gelaran yang semakna dengannya. Oleh kerana itu hendaknya seorang menjauhi nama-nama dan gelaran-gelaran tersebut. Kerana nama-nama tersebut menunjukkan kesombongan dan keangkuhan dan tidak pantas, tidak patutlah disandarkan kecuali hanya kepada Allah SWT sahaja. Para ulama khilaf tentang gelaran Qadil Qudah, iaitu tentang apakah gelaran seperti ini dibolehkan ataupun tidak. Lihat Fathul Bari Ibn Hajar juzuk ke-10 muka surat 559 hingga 591 dia. Khilaf ini terbahagi menjadi 3 pendapat lah. Pendapat pertama hukumnya haram. Di antara ulama yang berpendapat bahawa ungkapan Qadil Qudah ni adalah haram adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Sebagaimana telah kita sebutkan bahawa bila berdalil dengan mengkiaskan ungkapan Qadil Qudah dengan hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahawa tidak boleh menggunakan gelar Malikul Amlak. Pendapat kedua hukumnya boleh. Ulama yang berpendapat berpendapat boleh dengan dalil menggunakan dalil hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin wa ashadduhum fi dinillahi Umar wa asdaquhum hayaan Utsman wa aqdahum Ali bin Abi Thalib wa aqra'uhum li kitabillah Ubay bin Ka'ab wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal wa aqraduhum Zaid bin Thabit ala wa inna likulli ummatin aminan wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah bin Jarrah. Umatku yang paling penyayang antara terhadap umatku adalah Abu Bakar. Yang paling tegas dalam agamanya di antara mereka adalah Umar. Yang paling pemalu di antara umatku adalah Utsman. Yang paling tepat dalam berhukum adalah Ali bin Abi Thalib. Yang paling mahir membaca kitabullah adalah Ubay bin Ka'ab. Yang paling mengerti perkara halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Dan yang paling faham tentang ilmu faraid adalah Zaid bin Thabit. Ketahuilah bahawa setiap umat itu mempunyai orang yang terpercaya. Dan orang yang terpercaya umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Hadis riwayat Ibn Majah nombor 154 dan yang lainnya. Pendapat ketiga hukumnya makruh. Wallahu a'lam bissawab. Penulis sendiri lebih condong pada pendapat bahawa ungkapan Qadil Qudah hukumnya merupakan haram juga. Di antara alasan jadi dalam hadis ni dah Ali bin Thalib wa aqdahum Ali bin Thalib. Aqdahum dah paling tepat hukumnya dah. Tak ada sebut Qadil Qudah dah. Dalil digunakan oleh pendapat kedua. Pendapat kedua kata makruh saja. Wallahu a'lam bissawab. Penulis sendiri lebih condong pada pendapat bahawa ungkapan Qadil Qudah hukumnya merupakan haram juga. Di antara alasan mengapa ungkapan tersebut penulis pilih haram adalah kerana dalil dibawakan oleh para ulama yang membolehkan, iaitu pujian Nabi SAW pada Ali bin Abi Thalib. Ternyata Nabi SAW tidaklah sedang menggelari Ali bin Abi Thalib dengan Qadil Qudah, hakimnya para hakim. Akan tetapi Nabi SAW hanya menggunakan aqdahum, yang paling tepat berhukum di antara umatku dah. Iaitu Nabi SAW hanya mengkhabarkan sahaja bahawa yang paling pandai berhukum di antara umatnya adalah Ali bin Abi Thalib saja. Oleh kerana itu bagaimanapun hebatnya seorang, kita tetap tidak boleh mengatakannya sebagai Qadil Qudah. Akan tetapi para ulama mengecualikan hal tersebut jika penyebutan tersebut dibatasi dalam suatu keadaan dan tempat yang kecil saja. Seperti ungkapan hakimnya para hakim di kantor ini adalah si fulan. Ada setengah ulama kata boleh. Atau ungkapan saya adalah hakimnya para hakim di rumah saya.
Kalimah-kalimah seperti ini adalah hal yang tidak mengapa kerana maknanya akan membatasi pada ruang lingkup yang kecil saja, tertentu saja. Lihat Qaul Mufid Ibn Uthaymin juzuk kedua muka surat 260. Kesimpulannya, hukum menggunakan qadiyal qudah haram. Dalilnya adalah kias terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, in akhna isma indallah rajulan tusamma malikul amlak la malika illallah. Sungguhnya nama gelar yang paling hina di sisi Allah adalah seorang yang menamakan dirinya rajanya para raja, padahal tidak ada raja selain Allah. Hadirat Muslim nombor 2143. Pendapat yang kata boleh. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar wa ashadduhum fi dinillahi Umar wa asdaquhum haya'an Uthman wa aqdahum Ali bin Abi Talib wa aqra'uhum li kitabillah Ubay bin Ka'ab wa 'allamuhum bil halal wa haram Mu'adz bin Jabal wa aqraduhum Zaid bin Thabit ala wa inna likulli ummatin aminan wa aminu hadhihi al-ummah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Umatku yang paling penyayang terhadap umatku adalah Abu Bakar. Yang paling tegas dalam agamanya adalah mereka. Di antara mereka adalah Umar. Yang paling pemalu di antara umatku adalah Uthman. Yang paling tepat dalam berhukum adalah Ali bin Abi Talib. Yang paling mahir membaca kitabullah adalah Ubay bin Ka'ab. Yang paling mengerti perkara halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Dan yang paling faham tentang ilmu faraid adalah Zaid bin Thabit. Ketahuilah bahawa setiap umat itu mempunyai orang yang terpercaya. Dan orang terpercaya umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, Hadirat Ibn Wajah nombor 104 dan yang lainnya. Matan. Kandungan bab ini larangan menggunakan gelar rajanya para raja. Larangan menggunakan gelar lain yang sejenis dan gelar di atas seperti yang dikemukakan oleh Sufyan Syahansyah. Syahansyah, Sufyan Athari yang gitulah. Tak boleh dah. Serupa dengan raja para raja, Malikul Amlak. Ungkapan seperti itu dilarang meskipun hati tidak bermaksud demikian. Tidak kata nak lawan Tuhan, tapi tak boleh juga. Larangan ini tidak lain hanya untuk mengagungkan Allah SWT. Supaya Allah ni lebih nampak agung, tidak nampak lebih kurang dengan manusia dah. Supaya jauh antara Allah SWT ni dengan makhluk ni jauh dah. Bukan kita Nabi ni Rasul Nabi Muhammad SAW pun kita kena rasa jauh. Jarak dia, darjat kehebatan Allah jauh lebih hebat daripada makhluk. Walaupun Nabi Muhammad SAW. Jangan akak Nabi dekat dengan Tuhan. Jadi sifat Tuhan daripada Nabi. Jangan kisah patah hati lah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika. Subhanakallah wa hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.